Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jelas ke suara saya? Jelas. Alright. Jelas. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Syahul. Okey, jadi alhamdulillah lah. Sebenarnya kalau ikut turn cikgu yang ketiga kot. Tapi tak apa, cikgu akan mula dulu. So kita akan teruskan dengan salah satu bentuk dalam bahagian C, iaitu dalam kertas 2, di mana salah satunya adalah yang berbentuk pilihan lah. Okey, jadi hari ini kita akan tak adalah cikgu kita nak jawab soalan seketul pada malam ni, tidaklah. Cuma cikgu akan memberikan beberapa teknik ataupun cara yang mungkin kamu boleh ambil markah daripada soalan dan bagaimana teknik yang betul untuk menjawab soalan pilihan. Dan cikgu rasa kan untuk soalan pilihan ni sudah lama tak keluar. Dia last keluar adalah pada tahun 2017. Okey, jadi kenapa agaknya mungkin kerana dia underrated atau mungkin agak tidak disukai ataupun mungkin banyaklah mungkinnya. Okey, jadi kita teruskan. Okey, untuk makluman semua, nama saya adalah Cikgu Nur Hamili binti Ibrahim. Alright, saya mengajar di salah sebuah sekolah di Cangkak Jering, iaitu sekolah agama. Cikgu pun dalam ni pun tak ada anak murid saya sebab anak murid saya student asrama. Jadi mereka pun ada kelas malam ni lah, tapi tak apa, insya-Allah cikgu akan record dan cikgu akan bagi mereka tengok lah. Okey, so kita teruskan. Okey. Alright, tanpa buang masa. Okey, ini adalah contoh soalan yang cikgu ambil lah, iaitu pada tahun 2017. Okey, macam mana kita nak tahu bahawa soalan tu adalah soalan yang berbentuk pilihan? Maksudnya apa yang bila kita tengok soalan tu, apa dia yang boleh kita kata bahawa itu adalah pilihan? Cikgu rasa cikgu assume kamu semua dah diperkenalkan dengan beberapa bentuk yang ada dalam kertas 2 kan, seperti penyelesaian masalah dan sebagainya. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini macam contoh yang cikgu paparkan, contoh soalan pada 2017, kalau kita tengok soalan ni sama-sama, seorang bapa, okey, alright. Sekejap ya. Okey. Seorang bapa telah membeli kereta kawalan jauh untuk anak lelakinya. Okey, kemudian dia pergi ke sebuah kedai untuk membeli bateri yang tahan lama untuk mainan tersebut lah. Okey, terdapat 3 jenis bateri yang dipamerkan. Okey, ada 3 bateri kat situ, bateri sel kering, alkali dan juga bateri nikel kadmium. Okey, sebelum cikgu proceed kepada lebih jauh lah. Ya, Pak Tran? Ada soalan ke nak utarakan kepada cikgu? Okey, sebelum kita pergi kepada lebih jauh lagi, boleh tak seseorang ataupun mungkin boleh tulis di ruangan chat lah, topik daripada tingkatan berapa, bab berapa? Tingkatan berapa soalan ni? Tingkatan Topik 4. yang dikeluarkan ni adalah tingkatan berapa ya, Sakti? Tingkatan 4. Tingkatan 4, good, very good. Alright, so ini adalah one of topik daripada tingkatan 4. Yes, good. Alright, good. Thank you very much. Form 4, okay. Form 4. Alright, good. Okay, jadi kalau kita tengok kan, so diberi 3 bateri di sini lah, iaitu bateri sel kering, bateri alkali dan juga bateri nikel kadmium. Alright, kita teruskan lagi kepada soalannya. Okey, cadangkan bateri yang manakah paling sesuai bagi mainan tersebut. Dan kalau kamu tengok, dia punya dalam soalan ni sendiri pun, tengok poin nombor 1 tu, iaitu tujuan pemilihan. So itu adalah yang boleh kita kata bahawa ini adalah soalan pilihan. Okey, dan ini adalah dia punya point, dia punya sub soalan untuk di bawah soalan pilihan ya. Yang pertama adalah tujuan pemilihan, nombor 2 penerangan. Dan nanti cikgu akan pergi one by one, jangan risau. Nombor 3, senaraikan jenis bateri mengikut keutamaan. Nombor 4, pilih bateri yang paling sesuai. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Okey, tujuan pemilihan. Okey, sebenarnya yang ini, 1 markah, kamu boleh ambil dari soalan. Maksudnya jawapannya boleh diambil dari soalan. So, cikgu sengaja tak letakkan jawapan di sini sebab kalau kita tengok balik soalan tadi, okey, soalan yang first tadi. Kan, okey, seorang bapa telah membeli kereta kawalan jauh untuk anak lelakinya. Dia pergi ke sebuah kedai untuk membeli bateri yang tahan lama untuk mainan tersebut. Okey, ke kedai untuk membeli bateri yang tahan lama untuk mainan tersebut. Jadi mungkin kenapa 3 bateri tu maksudnya dia perlu buat pilihan untuk boleh tulis di ruangan chat daripada soalan mana yang kita nak ambil.
Okey, tu cikgu tengok dah ada yang respon, bateri yang tahan lama. Alright, good. Okey, maksudnya first untuk soalan tu yang pertama, tujuan tu kamu boleh ambil dari soalan. Iaitu yang bermula daripada perkataan untuk membeli bateri yang tahan lama untuk mainan tersebut lah. Kan? Alright, so ini dia. Untuk membeli bateri yang tahan lama. So the answer is tujuannya adalah untuk membeli bateri yang tahan lama. So ingat. So tujuan boleh diambil dari soalan. So dah dapat satu markah di situ. Okey, boleh? Boleh ya? Okey, so ingatlah lepas ni. Alright, jadi yang nombor 2. Penerangan tentang kelebihan bagi setiap jenis bateri. Okey, yang ini dia providekan 3 markah. So maksudnya di sini adalah kamu untuk 3 markah ni, untuk nak dapat 3 markah, kamu kena bagi kelebihan. Kelebihan bagi setiap jenis bateri. Maksudnya di sini kita ada tadi 3 bateri. Okey. So untuk nak dapat 3 markah, kamu kena beri setiap satu bateri tu satu kelebihan. Seperti yang cikgu tunjuk. Cikgu dah sediakan siap-siap lah dia punya jawapannya. Maksudnya setiap kelebihannya untuk setiap bateri. Jadi markahnya akan diberikan untuk satu bateri, satu kelebihan. So 3 markah. Okey. Boleh. Okey, macam mana kalau saya nak beri 2 cikgu? Boleh atau tidak? Contohnya kan, untuk setiap kelebihan tu kita nak bagi 2, kita nak bagi 3, kita nak bagi 4. Macam mana? Kamu rasa? Boleh ke tak boleh? Boleh, tidak ada masalah. Sebab bahagian C, kamu boleh bagi seberapa banyak jawapan yang kamu nak. Tidak ada masalah. Dia tiada limit. Cuma yang kamu kena ingat adalah kamu kena berhati-hatilah. Jika jawapan salah ataupun sebagainya, takut dia akan memberi memberi kesan kepada jawapan yang satu lagi. Macam tu. Tapi kalau kamu yakin kamu boleh beri lebih daripada tu, tidak ada masalah. Yang ini cikgu bagi contoh je lah. Cuma cikgu nak bagi penerangan untuk kamu bahawa maksudnya untuk nak dapat 3 markah di situ, kena bagi kelebihan untuk ketiga. Kalau dia bagi 2, contohnya dia bagi dia suruh buat pilihan 2 benda. Siti Nurhaliza dengan Fazura contoh. Kan? Dia bagi 2. So setiap tu kena bagi kelebihan. Apa kelebihan Siti Nurhaliza? Apa kelebihan Fazura? Contohlah. Okey? Boleh? Boleh ke? Cikgu cepat ke? Boleh seseorang beritahu saya adakah saya terlalu laju ke? Terlalu cepat ke apa ke? Tidak. Boleh. Cikgu okey ke? Boleh faham ya? Alright, good. Very Alhamdulillah. good. Thank you very much. Okay. Jadi itulah dia. Jadi malam ni kita tak mau bincang lah dari sudut topik ini kan. Dari sudut macam mana cara nak ingat ke apa ke. Cuma malam ni kita nak cerita bahawa bagaimana untuk awak nak dapatkan markah. Kan? Kadang-kadang tu pelajar dia boleh jawab tapi mungkin dia tak faham kehendak soalan. Menyebabkan dia kehilangan markah. Jadi sayang lah. Okey, boleh nak? Alright, sini dia. Okey, tengok poin yang ketiga. Yang ketiga adalah dia nakkan senaraikan jenis bateri. Okey, senaraikan jenis bateri mengikut keutamaan. So, awak kena berhati-hati dengan mengikut keutamaan. That's mean awak kena beri list bateri yang awak nak pilih dulu. Bateri yang kita nak pilih, yang mana kita nak pilih? Macam mana kita nak pilih tadi? Kita back kepada tujuan pemilihan kita. Untuk memilih bateri yang apa tadi? Untuk pilih bateri yang tahan lama. Ingat kalau maksudnya untuk nak menjawab soalan ni adalah kita nak pilih bateri yang tahan lama. Based on mana? Based on kepada kelebihan yang kamu dah beri tadi. Jadi kamu dah beri kelebihan dia tadi. Based on kelebihan tadi tu kamu senaraikan mengikut keutamaan. Kalau mengikut keutamaan maksudnya yang mana yang paling utama kepada paling tidak utama. Contohnya jawapan yang cikgu berilah. Kalau kita lihat adalah bateri nikel kadmium, nombor 2 alkali dan nombor 3 adalah bateri sel kering. Okey, satu markah sahaja. Kalau kamu tengok markahnya adalah satu sahaja. Okey, macam mana kalau saya tak tulis nombor? Di sini cikgu tulis nombor. 1, 2, 3. Wajib ke kita tulis nombor? Tidak wajib. Tapi kalau nak better, nak memudahkan untuk maksudnya senang lah untuk pemeriksa tu menanda dan sebagainya, nak nampakkan keutamaan tu kan nombor 1 dah nampak tu dah, nombor 1 tu memang utama. Tapi kalau kamu tidak tulis nombor pun tidak ada masalah. Okey, maksudnya nombor tak ada. Kita dah maksudnya ni dah kamu dah list dah ni. Okey, macam mana kalau saya nak tulis macam ni cikgu? Ya. Okey, cikgu tulis macam ni contoh.
Kan? Bateri, nikel, kadmium. Okey, koma, bateri alkali, koma, bateri sel kering. Macam-macam kadang penulisan ni. Berbagai cara sebenarnya bila tulis ni. Kan? Ada yang buat susunan macam tu. Ada yang buat dalam satu ayat yang panjang. Cikgu boleh buat dalam bentuk Yes. jadual boleh? Jadual, boleh? Jadual? Janji you tunjukkan list dia tu. Maksudnya keutamaan dia. Kalau jadual pun tak ada masalah. Contohnya ni cikgu tulis dalam bentuk jadual. Ni. Okey, nampak tak? Cikgu buat dalam bentuk jadual. Cikgu transform dia kepada bentuk jadual kan? Okey. Ya. Right. Boleh, tidak ada masalah. Okay. Tidak ada masalah. Janji janji menampakkan keutamaan dia yang mana. Okey, cikgu. Janji mesti nampak keutamaan dia. Okey? Dan boleh menjawab tak? Boleh ya? Okey. Alright, good. Okay. Kemudian kalau kita tengok, macam cikgu tulis kat bawah ni kan, bateri nikel kadmium, koma, bateri alkali, koma, bateri sel kering. Kamu rasalah, tunjukkan ke tidak keutamaan? Siapa boleh jawab? Balikkan je lah. Boleh kan? Sebab apa boleh? Sebab apa walaupun kita buat ayat panjang tu, masih lagi kita nampakkan keutamaan dia yang mana? Sebab ada cikgu letakkan tanda koma tu. Nampak tak tanda koma? Kan? Mungkin kamu macam cacing kerawik cikgu letak tu, koma sebenarnya tu. Okey? Jadi sebenarnya nak selamat sebenarnya kamu buat je macam yang cikgu tunjuk tu lah. Macam yang tadi ada yang tanya cikgu, boleh jadual pun boleh, tidak ada masalah. Buat numbering pun boleh. As long as tunjukkan keutamaan tu. Okey, boleh. Sebab ini satu markah je. Okey, bernilai satu markah saja. Okey, boleh kat situ? Boleh faham ya? Boleh go. Alright, good. Okey, kita proceed kepada yang nombor 4. Nombor 4. Last one lah, satu markah juga. Pilih bateri yang paling sesuai dengan penjelasan. So, satu markah. So, formatnya adalah jawapannya. Maksudnya jawapan yang perlu ada untuk poin nombor 4 ini adalah kamu pilih yang mana beserta dengan tujuan dan juga sebab dia. Sebab tu sebenarnya kelebihan yang kamu dah tulis tadi. Okey, boleh tak? Boleh nampak tak kat situ? Maksudnya di sini adalah dia punya cara nak jawab dia untuk nombor 4 ni adalah pilihan kamu apa? Okey, pilihan kamu tu mesti menjawab kepada tujuan kita tadi lah. Sebab tujuan kita nak pilih bateri yang tahan lama. So bateri mana tadi? Awak dah tulis keutamaan dah. Sudah pasti dah. Kan? Berdasarkan keutamaan kita tadi adalah bateri nikel. Bateri alkali. Alright. Kan? Okey. Dan apa tujuan dia tadi? Untuk tahan lama. Untuk membeli. Tahan lama. Sambung balik. Untuk tahan lama. Okey. Boleh. Untuk tahan lama bagi, kita tengok balik soalan tadi. Untuk tahan lama bagi untuk tujuan mainan tersebut. Okey. Boleh tak? Boleh faham? Boleh ya? Clear? Clear. Ada yang tanya cikgu, boleh tak nak jawab dalam bentuk point? Boleh, tak ada masalah. Awak nak jawab dalam bentuk point pun boleh. Even kalau awak nak buat dalam bentuk paragraf karangan pun boleh. Tapi kita maksudnya lagi cantik, bukan lagi cantik lah. Maksudnya lagi kemas. Kalau awak jawab by number pun tak apa. Nombor 1 apa jawapan dia? Nombor 2 apa jawapan dia? Nombor 3 apa jawapan dia? Nombor 4 apa jawapan dia? Okey juga macam tu. Okey? Alright. Okey. And then kita tengok contoh yang seterusnya. Satu lagi contoh. Yang ini 2006. Sebab tu cikgu kata pilihan ni dia agak underrated sikit. Underrated. Dan who knows, mungkin tahun ini, tak tahulah. Mungkin lah kan. Tapi sebenarnya soalan bahagian sini kita boleh pilih. Kan, pilihan untuk nombor 11 dengan nombor 12, awak boleh pilih. Kita ada 4 bentuk. Kita ada penyelesaian masalah, kita ada bina konsep, kita ada pilihan yang cikgu terangkan ni, dan kita ada juga respon terbuka. So 4 tadi tu. So di antara nombor 11 dengan 12, dia boleh keluar 4 bentuk ni sahaja. Dan awak boleh pilih sama ada nak jawab nombor 11 atau nak jawab nombor 12 yang bernilai 10 markah lah. Alright. Okay. So ini adalah contoh yang satu lagi. Okay. Anda adalah remaja yang sedang mengalami pembesaran. So anda diberi 3 jenis roti. Yang ni pun samalah. Okay. Tujuan pemilihan, ingat tadi kita boleh ambil dari soalan. So apa tujuan dia? Tujuannya untuk
memilih roti yang sesuai untuk tumbesaran. Ni, memilih roti yang sesuai untuk tumbesaran. Okey, boleh. Alright, and then nombor 2 tadi dia kata penjelasan tentang kebaikan setiap jenis roti berdasarkan kelas makanan dan fungsi. Okey, yang tadi dia minta setiap bakery tu apa kelebihan dia. Yang ini yang roti ni pula dia minta setiap roti tu apa kelebihan, dia dah bagi tahu siap-siap dah. Kat sini dia dah stress siap-siap. Dia dah make it clear siap-siap iaitu berdasarkan kelas makanan dan fungsinya. Jadi dalam jawapan awak, kelebihan dia tu mesti berkait rapat dengan kelas makanan dan fungsi. Jika awak bagi selain daripada tu, salahlah sebab dia dah bagi tahu siap-siap berdasarkan kelas makanan. So kelebihan tu mesti based on kelas makanan dia. Kan dia bagi roti mentega. Dalam roti mentega, kita boleh dalam kelas makanan apa roti mentega? Boleh jawab di ruangan chat? Yes? Roti mentega. Kelas makanan apa? Mak. Baik, lemak. Roti bergula? Kelas makanan gula. Ada ke kelas makanan gula? Kelas makanan apa roti bergula? Lemak? Ada ke kelas makanan gula? Tak ada kan? Kelas makanan tak ada kelas makanan yang gula ni. Jadi kalau roti bergula ni kelas makanan mana? Karbohidrat. Yes, good. A lah semua ni. Semua A dah ni. Semua bila cikgu tanya dapat jawab awak A dah ni. Okay, so karbohidrat. And then yang roti berkacang, kelas makanan mana? Good. Hizwan dia sebut karbo. Yes, karbohidrat. Okay. Roti berkacang, kelas makanan? Karbohidrat. Karbohidrat. Tidak berapa tepat. Protein. Nurul Hidayah. Tahniah. Bagus. Protein. So roti berkacang adalah di bawah kelas makanan protein. Jadi sebab tu kalau kita tengok jawapan dia adalah diberi begini. So kelebihan setiap roti tu berdasarkan fungsi kelas makanan tadi. Sebab roti mentega lemak. So apa fungsi lemak? So fungsi lemak adalah membekalkan tenaga. Sebab dia minta tadi berdasarkan kelas makanan. Okay? Roti berkacang tadi protein. So protein untuk tumbesaran. Kan? Untuk pertumbuhan bagi sel-sel dan sebagainya. Alright, roti bergula pula. Tadi karbo tadi untuk membekalkan tenaga. Nampak tak? Maksudnya kelebihan tu adalah berdasarkan soalan. Sebab tu kadang-kadang bila kamu baca soalan tu kalau boleh kamu highlight, kamu garis, kamu bulat. Kan? Maksudnya bila dapat je soalan jangan terus nak jawab. Apa yang penting kita analisa dulu di soalan tu. Kita conteng kat soalan tu. Kita garis, kita highlight supaya kamu faham kehendak soalan tu apa dan bila kita faham apa yang soalan nak, kamu tidak akan terpesong ataupun mungkin maksudnya jawapan tu tidak akan lari daripada apa yang dia nak lah. Kan? Sebab saya kadang perasan pelajar, macam pelajar saya lah juga. Dia tahu. Tapi oleh kerana dia gopoh, dia cepat-cepat nak jawab, dia tak memahami betul-betul kehendak soalan, akhirnya dia tak beri apa yang soalan nak. Jadi kamu kena ingat soalan tu tenung betul-betul, garis, highlight, bulat dan sebagainya. Kan? Bawa highlight. Highlight kan, highlighter tu bawa. Bawa pen merah ke apa ke kan, pen apa semua. Conteng di soalan tu. Conteng lah, tak ada masalah pun. Conteng. Yang sedang mengalami tumbesaran. Conteng. Roti mentega bulat. Tak apa. Jadi kita fokus kepada soalan tu. Okay? Alright. Dan yang ni pun sama, nombor 3. Susun mengikut keutamaan. Sama macam tadi jugalah. Tujuan kita tadi nak pilih roti untuk tumbesaran. Jadi kita tahu dah roti berkacang ada protein untuk tumbesaran. So keutamaan dia adalah kita pilih roti berkacang nombor 1. Tulis point nombor 1. Sebab dia kata mengikut keutamaan. So better kita letakkan nombor untuk kita nak bagi nampak dengan lebih jelas lah. Alright, nombor 2 roti bergula. Nombor 3 roti bermentega. Okey, boleh. Kemudian pilih yang mana yang memang nak dipilih ni. Of course lah sebab dah tulis roti berkacang tadi kan. Ingat tadi cara nak jawab untuk nombor 4 tadi, poin nombor 4, pilih apa, tujuan dan alasan lah. So kita pilih roti berkacang, tujuannya untuk tumbesaran dan kita punya alasan kita adalah kerana mengandungi protein untuk tumbesaran. Okey, boleh setakat tu.
Boleh. Boleh. Okey, alhamdulillah. Alright. So Q&A ada soalan? Cikgu buka Q&A. So pilihan dia simple je sebenarnya. Dia punya teknik dia punya cara jawab dia. Lebih kurang itulah. So Q&A, ada soalan nak tanya saya? Cuy. Okey, ada soalan apa-apa? Tak ada soalan ya? Okey, jelas je semua ya? Okey, so saya boleh beri laluan untuk bentuk yang lain lah. Okey, jadi itu sahaja dari saya. So sebagai penutup dari saya, trust yourself, percaya diri awak, yakin boleh buat dan keep going. Keep going tu maksudnya terus. Seperti yang kita sedia maklum lah, walaupun dalam keadaan pandemik sekarang ni, tapi kita terus melangkah, terus maju ke depan dan terus berusaha, dan insyaAllah pada hari Selasa ini awak akan maksudnya berada di bukan penghujung lah, maksud cikgu berada di yang misi yang kita nak selesaikan. Okey, so itu sahaja dari saya lah. So saya minta maaf lah kalau ada tersalah dan sebagainya. Dan sebab saya perasan ada cikgu juga dalam ni, so saya gemetar jugalah kalau saya tersalah ke dan sebagainya. Saya minta maaf banyak-banyak. So itu sahaja dari saya. Okey, jom kita sambung lagi. Baik, kali ni kita bubuh gear 2, gear 3 dulu. Tadi cikgu milih bagi gear 5 kan, macam laju kan. Ada juga yang bagi respon cikgu slow sikit. Tapi bila cikgu milih tanya, okey tak laju ke? Orang kata, ada pelajar kata okey. So untuk saya kali ni saya slow and steady. Saya naik skuter je. Baik, jom kita tengok. Kali ni soalan yang awak rasa macam, saya rasa banyak pelajar yang macam, ada ke soalan ni? Soalan memberi pendapat ni, respon terbuka ni. Sebab selalu kita akan dengar soalan konsep, soalan penyelesaian masalah. Konsep penyelesaian masalah. So sebenarnya ada satu bentuk soalan, yang soalan memberi pendapat yang diberikan untuk soalan 11 atau 12. Baik. Jom kita tengok. Ini ialah contoh soalan dia. Dan first time dikeluarkan daripada SPM 2016. Lepas tu tak keluar dah. 17, 18, 19, mungkin 2020 lah akan keluar balik. Hopefully. Supaya boleh jawab. Okey, soalan dia, jom kita baca sama-sama. Saya pun nak guna pen jugalah. Cikgu milih. Kan? Sinaran radio, tak cantik besar sikit. Okay. Sinaran radioaktif, tahu tak sinaran radioaktif tu sinaran apa? Tahu tak? Kita main respon-respon juga dekat detail chat tu. Okay. Sinaran radioaktif digunakan dalam teknologi makanan. So yang ni bab apa? Siapa boleh beritahu saya? Macam tingkatan berapa ni teknologi makanan ni? Tingkatan 5 bab. Tingkatan 5 tingkatan 5 Bab. kan? Bab 6. Tingkatan 5 bab 6. Tingkatan 5 bab 6, teknologi makanan dan penghasilan makanan kan? Tingkatan 4, KN kata tingkatan 4 je ke tingkatan 5 Tingkatan 5. Okay, senarai itu digunakan untuk meningkatkan jangka hayat makanan. So pada pendapat anda, nampak tak? Dia tanya pendapat. Adakah sesuai sinar gamma digunakan dalam pemprosesan makanan? Baik, bila soalan pada pendapat anda, so ikut suka kita lah, kita nak bagi pendapat macam mana. Kita nak suka ke, kita tak suka ke, itu pendapat kita. Yang ni soalan ni merupakan orang kata soalan yang terbuka. Soalan terbuka. Dan dia tidak ada jawapan. Kalau awak kata, saya tak setuju, salah. Kena setuju juga. Jangan lupa kena setuju. Tak, ini pendapat kita sendiri. So dia kata sini soalan dia, pada pendapat anda, adakah sesuai sinar gamma digunakan dalam pemprosesan makanan? So kena tahulah sinar gamma ni sinar apa. Dan soalan sebenarnya ada lagi tu soalan dia, berikan alasan untuk menyokong pendapat anda. So kalau diperhatikan pada soalan, sebenarnya dia ada dua bahagian. Yang pertama ialah dia tanya pada pendapat anda. Yang kedua dia tanya berikan alasan. Okey. Dan diberikan 6 markah. Soalan ini 6 markah lah. Soalan 12A atau 12B. Bahagian A ada 4 markah. B ada 6 markah.
Sambung lagi. So daripada mana akan datangnya 6 markah itu? Soalan dia. Daripada mana akan datangnya 6 markah itu? Amar Firdaus Official. Boleh jawab tak? Amar? Mana datang 6 soalan tu? Sebenarnya satu markah cuma datang, awak cuma perlu jawab setuju atau tak setuju je. Tu. Satu markahnya datang daripada sama ada awak jawab setuju atau tak setuju. So kat sini pada pendapat anda, adakah sesuai sinar gambar digunakan? Kalau awak kata sesuai, ya saya setuju. Sinar gambar sesuai digunakan. Kalau awak jawab, mana boleh saya tak setuju. Awak jawab setuju, tak setuju itu memberikan awak satu markah. Berikan awak satu markah. Kalau awak tak jawab, tak ada markah, rugilah satu markah. Daripada perkataan ini, awak dah dapat satu markah. Boleh tak? Laju tak saya cakap? Tak laju kan? So, pilih. Adakah jawapan dia setuju? Jawapan sebenar dia? Ataupun adakah jawapan sebenarnya tak setuju? Dua-dua pun jawapan. Sebab ini pendapat. Pendapat terpulang pada awak nak bagi tahu setuju atau tidak setuju. Cuma kena tulis lah. Kalau tak tulis, pemeriksa tak tahu. Okey. So dah tulis. Saya setuju. Awak tulis macam tu. Dapat satu markah. Saya tidak setuju. Sinar gamma digunakan dalam makanan. Satu ayat itu dah memberikan satu markah. Okey. Kemudian mana lagi 5? Lagi 5 datangnya untuk awak menjawab soalan alasan. 5 markah lagi datang daripada alasan yang menyokong pendapat awak. Alright. So kalau awak setuju, awak dah tulis tadi, saya setuju sinaran gamma digunakan dalam pemprosesan makanan. So 5 markah ini adalah merujuk kepada alasan yang awak berikan. Berapa banyak alasan nak kena bagi ni? Berapa? Asalnya berapa? 5 pandai Nurul Hidayah. Sebab 5 markah, awak kena bagi 5. 5. Betul. Betul 5. Awak kena bagi 5. Jom kita tengok apa alasan-alasannya. So boleh tak tulis dulu sikit? Saya ada 3 jawapan, saya nak tengok. Kalau setuju sinar gamma, kenapa? Kenapa setuju? Boleh tak tulis? Saya nak tengok 1-2 jawapan. Ataupun cakap lah. Cakap. Membunuh mikroorganisma. Dia membunuh mikroorganisma ya. Saya tulis sinilah. Membunuh mikroorganisma. Menghalang pencambahan makanan. Pencambahan makanan ke pencambahan bakteria ni? Dia tak mau bagi makanan tumbuh. Ya. Pencambahan bakteria. Okey. Menghalang pencambahan bakteria ni. Tulis. Janganlah awak tengok tulisan, Cikgu Syahrul tulisan cantik lagi. Ada tulisan Cikgu Mili. Jangan. Ni kita tengok jawapan dia. Pencambahan makanan. Buah menjadi masak. Melambatkan bakteria. Menjadikan makanan tahan lama. Okey, inilah ni jawapan awak kan. Nanti kita tengok jawapan yang saya tulis. Mempunyai kuasa penembusan tinggi. Yang dia cerita pasal apa? Pasal sinaran gamma tu. Sinaran gamma ni bagus, setuju awak digunakan kerana dia mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Kemudian dia tidak mencemarkan alam. Kalau awak nak gunakan yang lain untuk apa soalan dia tadi? Untuk meningkatkan jangka hayat mungkin nak guna bahan kimia kan, jadi tak sesuai lah. So awak gunakan sinar gamma tu dia tidak mencemarkan alam sekitar. Okey, kemudian ada tadi jawapan kawan awak tu, dia boleh membunuh mikroorganisma. So awak jawab 3 dapat 3 markah. Okey, boleh bagi jawapan yang lain lagi. Okey, kenapa? Dia boleh memperlahankan proses buah menjadi masak ataupun dia boleh memperlahankan pencambahan biji benih. Tu tadi ada merencatkan pertumbuhan tunas. Cantik betul jawapan tu. Okey. Memperlahankan proses pembentukan tunas. Biasanya ni pada buah apa ni? Buah ubi kentang kan. Amar. Saya nampak Amar. Okey. Merencatkan pertumbuhan tunas. Lagi apa lagi? Ada lagi tak? Tidak membahayakan kesihatan pada dos yang rendah. Sinaran gamma ni dia tak ada masalah pada manusia kalau menggunakan dos yang rendah. Okey. Dan
jika kita menggunakan sinaran gamma untuk melambatkan kerosakan makanan tu tadi tu, soalan tu dia sebenarnya dia boleh mengekalkan tekstur makanan dan kesegarannya. Kemudian ada tiada tambahan bahan kimia dan akhirnya kehilangan nutrien yang minimal. So dekat sini ada 8 jawapan. Cikgu, kos dia tinggi tak kalau nak sinar gamma makanan tu? Dia sebenarnya sinaran gamma ni dia untuk teknologi penghilangan yang besar. Apa orang panggil? Dia untuk kuantiti. Maksudnya kalau pengeluaran yang besar, kita gunakan sinar gamma untuk mengurangkan kos. Tapi kalau kita yang kecil-kecil je, contohnya nak bagi makanan tahan lama di rumah je kan, lah guna sinaran gamma. Ataupun nak bagi makanan tahan lama di kantin sekolah, tak perlulah sinaran gamma. Yang tu lain lah pula kan. So yang ni untuk production yang besar. Memang gunakan sinaran gamma. Okay. Baik, kemudian ni dah ada 8. Boleh tak macam Cikgu Mi tanya cakap tadi, boleh tak kita nak tulis 88? Boleh tak kita nak tulis 88 ni? Dia minta 5 je. Boleh, betul. Sebenarnya kan Cikgu beritahu tadi kalau dalam bahagian C ni kalau dia minta 5, awak buat 50 pun tak apa. Kalau salah 40 pun pemeriksa akan cari jawapan yang betul. Okey. Baik, ini kalau setuju, awak pun tulis saya setuju dengan bla 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 dapat 1 markah. Lepas tu awak tulis lagi dia punya alasan tu, awak ambil 5 ataupun awak ambil 6, 7 sampai 10 ni dan awak dapat 5 markah. So dapatlah jawapan, dapatlah 6 markah. Tapi kalau awak tak setuju, macam mana pula? Tak setuju. Tidak setuju. So awak kenalah bagi alasan awak tak setuju. Janganlah awak tulis tak setuju. Kenapa? Kerana dia tidak mencemarkan alam. Terbaliklah pula. Kan? Saya tak setuju kerana dia boleh memperlahankan proses buah menjadi masak. Pelik tak? Kan? Mana mahu ya orang pihak kata. So kalau tak setuju, awak kena padam balik ni. Kalau tak setuju, awak kena bagi tahu kenapa awak tak setuju. Carikan alasan tu. Apa dia? Okey, kita tengok. Merosakkan sel-sel badan. Lagi? Merosakkan sel-sel badan. Tak boleh nak fikir, cikgu. Ini saya tak mau fikir. Saya nak tengok je cikgu buat apa. Merencatkan pembesaran. Okey, ni Ni antara jawapan-jawapan dia. Kalau guna sinaran gamma ni, kalau terlebih je, dia sebenarnya boleh menyebabkan kanser. Itu kita tak mahu tu. Tapi kalau dos yang rendah tak ada masalah. Kita risau penggunaannya melebihi dos yang dibenarkan. So dia boleh menyebabkan kanser. Betul ni dia boleh memusnahkan sel-sel dalam badan manusia. Risiko kebocoran sinar gamma membahayakan semua kehidupan ulama. Dahsyat boleh-boleh nutrien dan vitamin musnah. Okey, tulis. Boleh menyebabkan mutasi kan. Kalau jadi hebat ke X-Men tak apa juga. Ini jadi pun apa, macam bewok lah buat apa tak. Kicok pun buat apa. Boleh menyebabkan kecacatan fetus. Fetus tu apa? Siapa boleh beritahu fetus tu apa? Bayi. Tempat Bayi. baby duduk. Baby duduk. Itu kasit. Siapa nak? Kasit tu tempat baby duduk. Fetus tu bayi. Betul. Fetus tu bayi. Tapi dalam sains tu dia nak macam nampak hebat sikit kan. Bukan kandungan bayi. Bayi syuhada. Syuhada bayi yang baru lahir tu kita panggil fetus. Zigot, embrio, fetus. Fetus tu dia bukan lahir lagi. Fetus tu dia dalam perut lagi. Dia dah cukup dah dia punya sifat baby tu dah cukup. Sifat baby dah cukup, belum keluar lagi kita panggil fetus. Bila dah keluar kita panggil bayi lah. Okey. Okey, boleh menyebabkan kecacatan fetus. Tak ada tangan lah apalah kan. Sebab sinaran gamma tu. Boleh menyebabkan kematian. Ni jawapan yang paling best kan. Semua orang boleh tulis. Boleh menyebabkan pencemaran sinaran radioaktif. Kalau apa? Janin. Janin boleh. Janin boleh. Sebenarnya tulis embrio, zigot pun boleh. Okey. Janin pun boleh. Bayi dalam kandungan pun boleh tulis macam tu. Boleh menyebabkan kecacatan bayi dalam kandungan boleh. Amal Fidos ni nak tunjuk apa? Okey.
Dan seterusnya boleh merosakkan organ-organ dalaman. Tadi saya tengok ada pelajar yang tulis juga kan. Ada. Tak ada merosakkan sel-sel badan. Okey, baik. Baik, ini ada saya cuma bagi 7 point kat situ. So dia nak 5 sahaja campur dengan 5 point daripada alasan dan 1 point daripada jawapan setuju atau tidak setuju tu tadi ya. Alright. So soalan yang ni sebenarnya tak ada masalah. Kita nak analisis ke soalan-soalan memberi pendapat ni. Sebenarnya dia keluar pada tahun 2016 je cikgu beritahu tadi. Tingkatan 5 bab 6. Ni dah beritahu tingkatan bab 6. 2017 tak ada soalan, 2018 tak ada, 2019 tak ada. Tapi 2020 mana tahu ada. Dah confirm dapat 1 point. Tulis setuju ke tak setuju je kan. Okay, dan cari lagi 5 point Saya nampak Siti Nurhaliza juga di situ. Okey, baik. Ramalan. Jom kita tengok. Ni kadang-kadang orang nak tahu kan ramal. Walaupun kita tidak boleh meramal, tapi mana tahu rezeki kan. Baik, soalan setuju tak setuju ni boleh jadi dia boleh keluar soalan dekat tempat berkenaan dengan penyelidikan genetik ni. Apa? Goodman apa ni panggil ni? Food ni. Makanan yang terubah suai ni genetic modified food. Makanan yang buat perenggan boleh tak? Boleh. Buat perenggan boleh. Tapi nanti saya akan beritahu. Sebelum tu, okey, betul tu. Zawana tanya Rizwan. Cikgu, kalau buat dalam perenggan boleh tak? Boleh. Tulis dulu setuju tak setuju. Lepas tu awak isi je lah apa benda awak nak isi. Okey. Cuma kita tak nak sekarang ni. Dia tulis setuju, dia jawab tak setuju. Dia tulis setuju, lepas tu dia jawab alasan tak setuju. Itu dia tak mahu. Okey. Boleh tak buat? Okey. Sekejap. Sebelum buat yang ni. Saya nak tunjuk satu. Boleh tak buat macam ni? Boleh tak tulis setuju? Kan? Karangan. Buat setuju. Ada 1 isi, 2 isi, 3 isi. Lepas tu tulis. Tetapi saya juga tak bersetuju. Lepas tu dia buat. Boleh ke tak boleh? Awak rasa? Boleh tak dia jawab dua-dua? Dia banyak idea. Setuju Tak boleh. boleh, cikgu. Boleh ke tak boleh? boleh. Tak boleh Boleh. Kamalia kata boleh. Zawana kata tak boleh. Kamalia kata boleh. Krishnavi kata tak boleh. Okey. Jawapan dia, dia akan hilang markah pada ni. Pada pendapat anda tu. Sebab dia tak pilih sama ada setuju atau tak setuju. Okey. So dia akan hilang 1 markah. Hilang. Kemudian pemeriksa cuma akan pilih poin mana yang banyak. Okey, contohnya dalam setuju dia ada 4 poin. Dalam tak setuju dia isi ada 3 poin je. Poin pertama dia tulis, poin kedua dia tulis, poin ketiga tulis. So jadinya pemeriksa akan ambil yang ini. Yang poin-poin setuju tu, yang lebih. Jadi rugilah tulis 2-3 muka surat nanti. Alah dia ambil alasan je. Poin alasan je. Tapi kalau kat mana-mana sepanjang macam mana. Tulis poin lah. Kata tulis poin je macam tadi tu saya tulis tu. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 je. Saya tunjukkan di sini. Tak payahlah awak nak tulis dua-dua. Setuju tak setuju. Terus tulis satu saja. Kita sambung lagi yang analisis tadi tu. Dan ramalan. Boleh jadi boleh keluar ni penyelidikan genetik ni. Makanan untuk ubah suai. Awak setuju ke tak setuju? Makanan kita ni diubah suai genetik dia. Ataupun setuju tak setuju membuat pengklonan. Kenapa awak setuju? Kenapa awak tak setuju diklon? Kenapa setuju? Kenapa tak setuju? Ini antara soalannya yang boleh dikeluarkan ramalan kita. Ataupun dia boleh tanya awak pasal tenaga. Mana lebih sesuai digunakan untuk menjana elektrik? Contohnya, adakah manakah yang lebih sesuai digunakan untuk macam mana ni? Apa nak kita nak bandingkan ni? Untuk digunakan dalam lampu, contohnya lampu di satu bangunan yang besar. Adakah kita nak gunakan tenaga elektrik ataupun kita nak gunakan tenaga nuklear? Setuju tak guna tenaga elektrik? Boleh. Itu kan? Okey.
Yusof nak tanya apa? Okey, ataupun yang ni yang tahun lepas lah. Tahun 2016. Okey. Ni antara ramalan, boleh jadi form 4, boleh form 5. Tapi ramalan saya, boleh tak awak jawab ni? Kita bukan nak jawab sekarang, awak bolehlah jawab semasa nak tidur sekarang. Mungkin juga boleh keluar. Okey. Soalan dia, penggunaan vaksin merupakan satu cara paling berkesan untuk meningkatkan keimunan, iaitu daya tahan badan terhadap jangkitan penyakit. Okey, ni silap ni. Okey. Vaksin ni buat apa? Buat satu kan? Tekan 5. Okey. So pada pendapat anda, adakah penggunaan vaksin dalam proses imunisasi sesuai digunakan sebagai langkah untuk mengawal penularan wabak COVID-19 yang sedang melanda seluruh negara? So setuju ke tak setuju ni nak guna vaksin ni? So mungkin awak nak jawab setuju, mungkin awak nak jawab tak setuju. So bagilah alasan dia. Ada Hidayah kata tak setuju. Zawana kata setuju. Syuhada setuju. Tak apa. Saya pun, awak boleh bincang ni di semasa sarapan esok dengan ibu bapa. Kan? Mak, saya nak beritahu, saya tak setujulah vaksin ni di ni. Sembang dengan mak. Sembang dengan ayah nak. Okey. Tu saja. Sikit je kan. Tapi saya harap ni lah. Ya. Dapat membantulah kalau keluar soalan berkenaan dengan pilihan ataupun memberikan pendapat. Alright. So Q&A juga kan. Ada Q&A juga. Ada soalan. Ada soalan tak? 1 minit. Tak ada. Okey. Kalau tak ada, suara. Hello, dengar? Okey. Ni dengar tak? Boleh dengar. Dengar? Okey. Okey, format A menyelesaikan masalah. Okey, format A ni dia punya format dia kita lihat dia soalan kena pasti masalah, tetapi berbeza pada soalan yang kedua yang mana diminta pada punca masalah. Okey, punca masalah. Yang ni punca masalah. Cikgu Sufian, suara hilang cikgu. Cikgu Sufian, suara hilang. Boleh dengar tak? Okey, baru boleh dengar. Bergema. Tapi bergema lah cikgu. Ya. Okey, dengar? Alright. Okey, cikgu Sufian teruskan. Alright, contoh soalan nombor 12 ini adalah soalan biasa masalah. Selalunya dia bagi 12, dia bagi dua pecahan A dan B. Kita lihat pada soalan 12B ini soalan penyelesaian masalah di bahagian B. Apa masalah itu? Fenomena pemanasan global menyebabkan sesetengah negara sering dilanda banjir. So, fenomena pemanasan global menyebabkan banjir. So, kalau awak lihat, kita lihat pada soalan yang pertama, mengenal pasti masalah. Mengenal pasti masalah. Apa masalahnya? Siapa boleh bagi tahu? Sering dilanda banjir. Ya, apa tu yang dilanda banjir? Banjir. Apa yang dilanda banjir? Sesetengah negara. Sesetengah negara dilanda banjir. Okay. So masalah dia sekarang ni, negara bukan semua. Penyertaan dia bagi tahu bahawa sesetengah. Kita ambil balik.
Okey. Yang ni yang dia beri ni. Setengah negara. Dalam kotak hijau tu. Boleh nampak kan? Okey, masalahnya negara banjir. Setengah negara itu telah alami banjir. Okey. Sering dilanda banjir. Salin balik. Daripada pernyataan yang diberikan tu dah ada jawapan lah untuk soalan pertama. Sangat senang. Kita kena pasti dulu masalah. Okey. Masalah dia dilanda banjir. Okey. Jelaskan masalah tersebut. Sebab apa dia dilanda banjir? Kerana Pemanasan global. Selalunya yang mula itu adalah dia punya Sebab masalah. dia punya penjelasan ataupun sebab berlaku. Sebab berlaku kepada masalah itu. So jawapan yang kita kena ambil kat sini adalah disebabkan Pemanasan global. oleh fenomena Pemanasan global. yes, betul. Pemanasan global. Awak salin, ambil saja. Pernyataan tu sebenarnya di pernyataan yang diberikan ini pada soalan awal ini, di situ sudah ada 2 poin dah sebenarnya untuk 1 dan 2. Okey, 1 dan 2. Dan selalunya dia akan maklumkan bahawa sebab kejadian baru dia bagi tahu masalah. Okey. Sebab dahulu kemudian dia kira apa masalah yang sedang muncul. So dari situ kita kena ingat secara faham lah ni sebab ni masalah. Kalau soalan ditanya masalah dulu, jelaskan masalah ini adalah sebab. Dia tanya macam terbalik lah. Okay. Dia pernyataan disebab baru masalah. Tapi pada soalan, 1 masalah dulu, 2 baru sebab. Okay. Ambil salin balik, tak ada masalah. Okay. Terus dapat 1 markah. Sudah ada 2 markah. Kemudian soalan nombor 3. Okay. Soalan nombor 3. Dia minta 2 kaedah penyelesaian masalah. Okay. Ini format A lah. Tadi format A lah. Kena pasti masalah. Okay. Penjelasan masalah. Kemudian kaedah. Cara nak atasi masalah tersebut. So, boleh tak bagi cadangan macam mana kita nak atasi masalah. Okay. 2 kaedah penyelesaian untuk mengatasi masalah negara yang sering dilanda banjir. Ada cadangan? Untuk menguatkuasakan undang-undang alam sekitar. Okey, pemanasan global apa maksud? Apa maksud pemanasan global? Itu yang kena faham dulu. Terlalu banyak pembakaran Pemanasan global, suhu bumi meningkat. meningkat. Bila suhu bumi meningkat, maksudnya sentiasa kita berada dalam keadaan yang Panas. So macam mana kita nak kurangkan panas ni? Apa yang menyebabkan? Tanam banyak pokok. Okay. Kita dah tahu bumi panas. Sebab apa sebab bumi panas? Apa sebab bumi panas? Kita guna bahan bakar yang banyak. Okey, bahan bakar bahan bakar bahan api fosil Bahan api fosil tu bahan apa? Bahan api apa? Petroleum. Daripada sumber-sumber petroleum seperti petrol, diesel. Okey, penggunaan dia yang tanpa kawalan ataupun dengan yang banyak, okey, penggunaan yang banyak akan mengurangkan, okey, akan menghasilkan gas-gas rumah hijau. Okey, gas-gas yang boleh menyebabkan kesan rumah hijau. Kenapa dia mesti ada kaitan dengan kesan rumah hijau? So kesan rumah hijau dia ada satu gas. Okey, apa nama gas tu? Sulfur dioksida. Sulfur dioksida? CFC. Akan terbentuk dia dengan Karbon. Okey, yes, gas karbon Sida. Okey, ataupun gas-gas yang lain lah. Tapi yang paling utama gas karbon monoksida dan karbon dioksida. Baik, yang boleh mengurangkan kesan gas rumah hijau ni, so kita kena kurangkan penggunaan bahan api fosil. Kurangkan guna. Okey, bahan api fosil kita kena kurangkan guna. Kedua,
kita dah tahu pemanasan global sebab gas haba tak boleh keluar daripada bumi ke angkasa lepas kerana ada gas karbon dioksida. Dia buat satu lapisan. Okey, satu lapisan di bahagian atas atmosfera. Okey, yang ni CO2. CO2 ni dia macam filter, dia halang daripada wak panas untuk keluar. So kita nak kurangkan gas karbon dioksida tu dengan cara macam mana? Dengan cara kita kena tahu siapa yang pakai gas karbon dioksida. Siapa? Kita ke? Kita pakai ke? Kita bernafas pakai gas oksigen. Okay, tumbuhan Karbon dioksida. tumbuhan dia pakai gas karbon dioksida. Manusia haiwan kita gunakan gas oksigen, bebaskan gas karbon dioksida. Tumbuhan dia pakai gas karbon dioksida dan bebaskan oksigen. Terbalik. So bila kita bila ada persoalan macam tu, maksudnya apa yang perlu kita buat? Nak bagi tambah banyak pokok? Tanam pokok. Yes, tanam pokok, tanam semula lah. Okey, kalau tebang pokok cepat-cepatlah tanam semula. Tutup kamera. Okey, masuk balik. Okey, kaedah penyelesaiannya kurangkan penggunaan bahan api fosil, kita buat penghutanan hutan semula. Okey. Kemudian ada lagi tak? 3. Saya bagi 3. Selalunya pelajar akan guna yang ni. Tuan kuasakan undang-undang dengan cara akta lah. Okey, gunakan akta untuk denda. Okey, gunakan akta untuk denda, peraturan-peraturan, okey, untuk kita denda. Itu sebagai huraian lah. Setiap penyertaan yang awak berikan, kaedah penyelesaian ini, berikan huraian dia. Okey, bahan api fosil, kita contoh yang satu tadi bahan api fosil, kita kena kurangkan penggunaan bahan api fosil. Sebab apa? Sebab dia boleh mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Yang kedua itu penghutanan semula. Penghutanan semula, sebab apa kita kena buat penghutanan semula? Untuk kita kurangkan kandungan gas karbon dioksida yang ada di atmosfera yang beri kesan rumah hijau. Okay, yang ketiga ini, kita kuatkuasakan undang-undang, kita bagi denda yang berat kepada pembalak-pembalak haram, pengusaha-pengusaha haram, kita pernah lihat. Okay? Itu adalah salah satu contoh soalan penyelesaian masalah. Baik, saya tunjuk lagi satu ya. Contoh soalan yang selalu keluar di soalan 11 dan 12B, selain daripada menyelesaikan masalah, pembahasan dan pendapat, soalan yang paling popular adalah soalan yang berkaitan dengan bina konsep. Okey, yang ini adalah soalan-soalan yang mudah sebenarnya. Penyelesaian masalah sangat mudah, jangan tinggal. Kalau keluar soalan ni, you pilihlah buat. Okey, yang format D ini mengkonsepsi ataupun kita bina konsep, soalan yang bina konsep. Okey, konsep macam mana rupa soalan bina konsep ni awak pernah lihat, tapi mungkin awak tak berapa faham macam mana nak buat. Baik, soalan bina konsep ni, kekuatan untuk menjawab soalan ni adalah pengetahuan am. Okey, tentang subtopik yang diutarakan. Ada subtopik yang disentuh di dalam soalan konsep ini untuk menguji kefahaman awak tentang tajuk tersebut. Yang ni silap tunjuk. Okey, ni contoh soalan yang berkaitan dengan konsep, bina konsep. Soalan format D tu. Baik, kita lihat pada soalan format D, dia selalunya ambil bahagian B lah. Okey, bahagian B dia berikan 3 contoh lemak tepung yang digunakan dalam kehidupan harian. Dia beri gambar di situ. Lemak tepung, awak kena tahu lawan dia ada satu lagi. Lemak apa? Lemak apa? Lemak tak tepu. Tak Tepu. Tak tepu ke tidak tepu? Tak tepu. Tak tepu. Buku teks sebut lemak tak tepu. Kita kena sebut tak tepu. You jangan sebut tidak tepu. Kadang-kadang tu skema dia ni boleh berubah-ubah. Kadang perkataan sebabkan words dia menyebabkan soalan itu dianggap salah. Padahal tak dan tidak tu tidak ada beza. Ada 1 tahun tu dia ada beza. Siapa jawab tak ikut
apa yang di-mention yang diberitahu oleh buku teks sebut tak, awak jawab tidak, dikira salah juga. Ada satu tahun macam tu Baik, 3 contoh lemak. Okey, lemak tepu yang ada kat gambar itu adalah keju, mentega, minyak sapi. Minyak sapi ni nama lain bagi lembu Okey, minyak lembu Minyak sapi ni kita buat, kita ada selalu digunakan oleh orang-orang India untuk masak. Okey. Banyak digunakan lah oleh orang-orang Pakistan untuk buat nasi biryani. Okey. Baik, mentega biasa kita lihat dan keju pun kita biasa lihat. Ini adalah contoh-contoh lemak tepu. Okey, contoh-contoh lemak tepu. Baik, macam mana soalan konsep ni, bila konsep ni? Baik, jawapan anda adalah berdasarkan aspek-aspek berikut. Dia nak apa? Dia nak yang pertama, tulis maklumat dari Rajah. Daripada Rajah 12. Okay, apa maklumat dia? Kat situ ada apa? Keju. Mentega. Maklumat dia. Ketiga. Minyak sapi, mentega. Minyak sapi. Okay. So, ketiga-tiga ni adalah Lemak tepu. lemak tepu. Itu ayat dia. So, tulis je lah. Keju. Okay. Minyak sapi. Mentega. Minyak sapi. Minyak Minyak mentega. Adalah Ialah lemak tepu. adalah Yelah lemak tepu. contoh bagi lemak Tepu. Tepu. dia dapat dah dapat Datuk Markah. Sebab dia nak maklumat. Tengok gambar apa maklumat dia dah tahu dah. Ada 3 barang. Ada 3 benda. Nyatakan 3 benda itu. Apa 3 benda itu? Lemak. Okey. Baik, yang kedua, kena pasti 2 ciri si punya lemak tepu ni. Okey, so soalan ini dia uji awak tentang penguasaan awak, pengetahuan awak tentang lemak tepu Baik, lemak tepu ni apa yang you tahu? Ciri-ciri dia. Ciri-ciri lemak tepu. Ciri-ciri. Kena tahu. Berasal Daripada haiwan. Yes. Biasanya berasal daripada haiwan. Ada tak daripada tumbuhan? Tak. Ada tak? Takat lemak tinggi. Ada. Okey, so tulislah ciri yang pertama. Berasal Rasa dari haiwan. Daripada haiwan. Okey, berasal daripada haiwan. Okey, lagi. Apa lagi lemak tepu ni? Pepejal dalam suhu bilik. Yes. Okey, dalam suhu bilik. Suhu bilik tu berapa? Berapa suhu bilik? Ya. 7. 37 37. 37 ke 35? 35. 35. 7 tu suhu sihat. Suhu badan manusia. Okey. Baik. 2 So dia pepejal bentuk. Boleh Pepejal. pada Suhu bilik. suhu 35 darjah. suhu badan pula. Suhu bilik. Okey, dah ada 2. Tak apa. Kita cari sampai 4 pun tak apa. Yang ketiga, apa lagi ciri lemak tepu yang boleh kita tahu? Lebur yang tinggi. Takat lebur. Takat lebur mempunyai takat lebur dia tinggi. Sebab itu dia dalam keadaan pepejal suhu bilik. Okey, pada suhu bilik pun dia dah pepejal. Okey, kalau takat lebur rendah, suhu bilik agak-agak dia dalam keadaan apa? Cair atau? Pepejal. Yes. Okey. Kalau pepejal pada suhu bilik, maksudnya suhu takat lebur dia adalah tinggi. Takat lebur adalah takat yang mana suhu dia lebur itu. Okey. Perlu tinggi baru dia lebur. Itu maksudnya takat lebur. Baik, so 3. Dah 3, bagi lagi 1. Ada lagi tak? Kolesterol yang tinggi. Mempunyai kolesterol yang tinggi. Kolesterol tinggi boleh. So, kolesterol tinggi kita digalakkan makan ke? Galakkan makan ke tak? Tidak. Tidak digalakkan. Tak digalakkan makan. Okey, tidak digalakkan untuk kita makan. Kita makan. Lemak apa yang kita digalakkan makan? Lemak. Lemak tak tepu. Tak tepu. Lemak tak tepu. Lemak tak tepu sumber daripada mana? Haiwan. Bukan. Tumbuhan. So tengoklah ciri-ciri lemak tepu tak tepu ni, kita boleh lawankan balik je. Nak tahu lemak tepu, nak tahu ciri lemak tepu,
Nak tahu ciri lemak tak tepu, kita just tahu. Okay. Sebagai contoh, dia daripada, kalau lemak tepu daripada haiwan, lemak tak tepu tumbuhan. Kalau takat lebur lemak tepu ini tinggi, takat lebur lemak tak tepu rendah. Kalau lemak tepu dia bentuk pejal pada suhu bilik, okey. Pada lemak tak tepu dia dalam keadaan Cair. Baik, dah settle 2. Ambil, dia nak 2 saja. Kita bagi 4 kat sini. Boleh cari 4. So dia nak 2. Ambillah mana satu daripada 4 yang ada ni. Tulis dapatlah 2 markah. Okey, sebab ini sepunya. Hang keju ke, hang mentega ke, hang minyak sapi ke, sebab hang lemak tepu. So ciri-ciri ini adalah sepunya. Maksudnya semua tu sama ciri dia. Baik, 3 dia nak apa? Beri satu contoh lain. Di sini dia bagi keju, mentega, minyak sapi. 3 dah dia bagi. Dia nak lagi satu contoh lain. Ayam goreng. Ayam goreng. Daging merah. Ya, daging merah. Yes, correct. Daging yang color dia merah, dia mengandungi lemak tepu. So sebenarnya tak baik untuk kita makan. Kita kena kurangkan makan daging merah. Yes, daging merah, lemak ayam. Dia khusus daging merah kan. Daging tak merah dia kurang lemak tepu dia. Ada lagi tak? Lemak ayam. Lemak ayam boleh lah tadi siapa jawab tadi tu. Okay, lemak ayam. Kulit ayam. Kulit ayam, lemak ayam. Okay. Pizza boleh tak? Pizza boleh? Boleh. Pizza boleh. Sebab apa pizza boleh? Sebab lemak tepu. Apa yang ada lemak tepu dalam pizza tu? Boleh beritahu saya tak? Keju. Tu cuba fikir-fikirkan dalam pizza ni. Okey. Boleh ke tak boleh? Baik, nombor 4. Kita lihat nombor 4. Baik, berikan satu contoh lemak tak tepu. Tadi kita sembang pasal lemak tepu. Sekarang ni minta lemak tak tepu. Minyak zaitun. Semua minyak, semua minyak yang wujud dalam keadaan Cair. Ada suhu Bilik. ini dia bukan jawapan dia Ini bukan jawapan dia. Jawapannya adalah minyak. Saya tulis minyak Zaitun. apa? Zaitun. Buat apa ambil contoh susah-susah. Rumah kita selalu kita pakai minyak kelapa Sawit. minyak jagung boleh, bukan tak boleh. Minyak zaitun betul, bukan tak betul. Okey. Zaitun, pilih zaitun je zaitun. Lagi apa tadi? Jagung Jagung, ada lagi satu bunga krisantemum. Pun boleh juga. Okey. Segala bentuk minyak yang wujud dalam keadaan cair diterima sebagai lemak tak tepu. Contoh lemak tak tepu. Paling mudah minyak kelapa sawit. Selalu kita lupa. Kita bagi contoh yang lain yang susah. Zaitun lah, apalah. Buang masa je fikir. Dalam rumah kita selalu pakai minyak yang mak awak beli tu. Itu adalah minyak kelapa sawit. Minyak zaitun mahal. Kita jangan pakai. Itu yang kita selalu ingat. Padahal minyak yang selalu kita pakai kat dapur tu, itulah contoh yang paling mudah. Tak nak guna pula. Dah dapat satu markah. So lihat kelima. Hubung kait ciri-ciri sepenuhnya untuk bina konsep baru. Hubung kait. Maksudnya kita kena, bila sebut hubung kait, dia minta kita gabungkan ciri-ciri sepenuhnya itu dalam satu ayat. Dalam satu ayat. Supaya kita dapat untuk satu konsep. Khas untuk lemak tak tepu. Bila macam itu, saya pandang boleh tak? Lambat. Boleh. Hubung kait ciri-ciri sepenuhnya untuk membina konsep lemak tepu. Bila you jumpa ayat ini, ayat nombor 5 ni ayat stereotype. Stereotype tu maksudnya dia jumpa je soalan konsep, ayat yang last sekali, soalan yang last sekali mesti ayat ni. Soalan ini. Okay. So bila you baca soalan ini, dia minta kaitkan ciri sepenuhnya untuk bina konsep. Okay. Dia ada satu format ayat yang you kena patuhi. Okay. Dia macam kita nak buat inference. Okay. Macam kita nak buat inference, dia ada satu format ayat yang kita kena patuh. Okay. Kalau kita tak ikut format ayat itu, macam definisi secara operasi. Itu contoh yang terbaik lah.
Kalau kita lihat soalan bahagian A ada definisi soalan secara operasi. Okey. Soalan definisi secara operasi dia ada format ayat dia yang khas. Yang mana you kena ikut format ayat itu untuk menjawab. Kalau tak ikut format ayat itu, jawapan awak tidak dikira ataupun dikira salah. Okey. So kalau jumpa ayat nombor 5 ini adalah ayat yang selalu digunakan untuk mengakhiri soalan konsep. Okey. Hubung kaitkan ciri-ciri semuanya untuk bina konsep lemak tepuk, kita mesti mulakan dengan Lemak tepung. yes. Kotak ungu, ayat mula dia pun kotak ungu. Kita mulakan dengan kotak ungu tu diletakkan depan. Dia tanya ayat itu, okey, ayat soalan nombor 5, kotak ungu tu di belakang. Bila nak jawab, kotak ungu tu letak di depan. Kataan dalam kotak ungu tu adalah lemak tepu, so dalam kotak ungu di bawah ini pun lemak tepu. Iyalah, lemak tepu proses ke? Bahan ke? Bahan. Bahan, yes. Lemak tepu ialah bahan. Bahan. Dia secara operasi ayat dia. Okey, dia punya format dia. Format nak jawab ni. Definisi secara operasi pun sama juga. Okey, dia tanya apa definisi secara operasi yang diminta, itu yang dimulakan dulu. Baik, lemak tepu ialah bahan. So, jenis punya apa tadi? Berasal dari haiwan. Bahan yang biasanya bahan yang berasal kita ambil atas. Awak dah tulis. Awak kena ambil yang telah awak tulis. Kalau awak tulis bahan daripada berasal daripada haiwan, kena ambil itu. Burung. Awak tak boleh ambil benda yang ciri punya yang you tak tulis. Kalau awak jawab yang mula-mula adalah takat lebur tinggi, tidak digalakkan makan, dua-dua ini kita ambil turun tulis, bukan ambil yang ni. Bukan ambil yang lain. Katakan berasal daripada haiwan ni awak tak tulis. Ini awak tak tulis. Awak tulis yang 3 dan 4 saja. 3 dan 4 saja. 3 dan 4 ni lah yang harus ditulis semula dalam bentuk ayat di bawah. Okey? Di dalam untuk membuat konsep. Awak tak boleh tulis list punya yang you tak jawab tadi di nombor 2. Ambil yang telah jawab nombor 2, tulis semula dalam bentuk ayat. Lemak tepu ialah bahan yang berasal daripada haiwan dan ia amat berbahaya kepada kesihatan. Tadi apa? Takat lebur pepejal takat lebur tinggi, pepejal pada suhu ni dah terpadam ni. Ambil takat lebur tinggi. Ini kalau you jawab. Kalau jawab takat lebur tinggi, kena tulis takat lebur tinggi. So ambil ciri punya yang you jawab di atas. Jangan ambil ciri punya yang you tak tulis. Ataupun nak ambil tidak digalakkan makan. Adalah okey, berasal dari haiwan dan adalah tidak digalakkan makan. Dah betul. Jadi you ambil ciri punya yang you dah tulis di nombor 2 tu. Gunakan jawapan di 2 untuk jawab di 5 dalam bentuk format ayat yang khusus. Boleh? Boleh. Ada dua soalan ni boleh jawab tak? Soalan dia macam-macam ni. Okey. Untuk bina konsep. Konsep ni bila tanya you pasal lemak tepu, dia boleh tanya you logam, okey. Dia bagi gambar-gambar logam, 3 gambar logam. So apa ciri punya logam? So sebenarnya untuk nak jawab soalan konsep, awak kena menguasai ciri-ciri. Soalan dalam buku teks kalau buku teks atau buku rujukan awak ataupun buku kerja, selalunya kalau dia buat perbandingan ciri, okey. Contohnya logam dan bukan logam. Ciri apa dia bandingkan? Mitosis dan meiosis. Ciri meiosis apa? Ciri mitosis apa? So soalan-soalan apa dalam buku teks nota-nota awak yang ada ciri-ciri itu patut better awak hafal. Buka balik, tengok malam ni pelan-pelan ataupun esok boleh. Okay, take time. Tengok nota-nota you yang ada ciri. Ciri-ciri itu boleh ditanya. Okay, macam keimunan pasif, dia ada ciri dia. Keimunan aktif, dia ada ciri dia. Mitosis ada cirinya. Meiosis ada cirinya. Okay, pempolimeran. Okay, proses pempolimeran. Okay,
polimeran, dia ada ciri dia. So ada macam setiap bab ada parts-parts yang membandingkan. Dadah pun, okey, bab tingkatan 4 ada ciri. Okey, ciri-ciri dadah jenis amfetamin, dadah jenis halusinogen, apa ciri dia. So selalunya dia ada dalam bentuk jadual. Kalau nota-nota awak, ciri-ciri ini awak akan salin dalam bentuk jadual, ciri dia. So tengok balik ciri-ciri dia untuk awak ingat. Kalau awak tak ingat, awak tak boleh nak jawab soalan konsep. Sebab pasti dia akan tanya yang ini, soalan nombor 2 ni. Awak akan sangkut pada soalan nombor 2. Tak boleh nak keluarkan ciri. Okey, tak boleh nak keluarkan ciri dia. So banyak, okey. So balik ni tengok balik data sama berkaitan dengan ciri-ciri. Setiap bab selalunya ada ciri-ciri. Subtopik tu ada ciri-ciri, you baca ciri-ciri tu supaya you ingat. Bila ingat, keluar soalan yang berkaitan dengan topik itu, you boleh jawab sebab you dah menguasai ciri-ciri dia. Okey, baik. Saya stop kat sini untuk soalan konsep. So saya harap kalau nak jawab soalan konsep ni, kekuatan dia awak menguasai ciri-ciri satu topik itu. Sekian, saya berhenti sampai ini. Saya teruskan 10-3 minit. Minta maaf lah kepada Ibu Azmah sebab masalah lain menyebabkan dia telah terpaksa delay dan kita dah secah hampir 10 dah. Patutnya 10 ni kita habis. Baik, saya sudahi dengan terima kasih kepada semua pelajar. Okey, harap-harap fahamlah. Okey, tak banyak pun sikit jadilah. See you. Okey, alhamdulillah, terima kasih Cikgu Sufian. Guru kita yang terakhir, Cikgu Azmah. Jadi kita harap semua pelajar, semua murid-murid fokus setengah jam lagi, boleh tak? 30 minit lagi. Kita extend 30 minit lagi. Special untuk awak, kan? 30 minit terakhir ni, yang ni memang kita fokus betul-betul. Lagipun ada yang PM saya, malam masih muda, ya kan? Malam masih muda lagi. Baru pukul 10. Okey. Lagi sampai 10.30 kita stop, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya buka kamera ya sebab saya risau nanti kalau saya tak buka, saya cakap sambil pejam mata. Kod awak tengok muka saya, awak pun segar kan? Okey, masing-masing dah mengantuk. Okey, so kita semua tahu bahawa soalan 10, soalan merancang eksperimen adalah soalan wajib jawab. Okey, so wajib jawab. So awak kena menguasai teknik untuk menjawab soalan 10. So malam ni saya terus fokus kepada teknik. Okey, saya akan bantu kamu macam mana nak mendapatkan jawapan, okey, daripada soalan. Okey. So, kita semua dah tahu dah, okay, soalan 10. So, akan menguji kamu tentang membina hipotesis, okay, buat tujuan, mencari pemboleh ubah, okay. Tengok kamu menyenaraikan, bagaimana kamu menyenaraikan radas dan bahan, okay. Membuat kaedah, okay, yang paling penting buat kaedah, okay, berapa markah kaedah? 4 markah. Okay, so pastikan kamu tahu cara nak buat kaedah. Lepas tu macam mana nak membuat jadual. Okay, jadual data. Okay, kita belajar dalam soalan 10 ni. Okay, bukan membuat, kita merancang. Okay, pada soalan 10A. Okay, pada soalan 10A, kamu akan diberi satu situasi. Okay, situasi itu boleh berbentuk petikan ataupun gambar rajah. Okey. So macam ni dia bagi gambar rajah. So saya zoom sikit. Okey. Okey, dia kata Encik Samad mengetuk rod besi. Okey, situasi dia. Lepas tu Encik Chai mengetuk batu. So bila kamu dapat situasi, tak kira petikan maupun gambar rajah, apa yang perlu kamu buat ialah memahami petikan dan atau gambar rajah tersebut. Okey, so dia jadi apa bila Encik Samad ketuk? Okey, dia jadi lepeh. Okey. Batu pula dia jadi apa? Dia jadi ketulan yang kecil. So fahamkan soalan. Okey, selepas tu kita nak buat apa? Okey, selepas tu kita nak buat apa? Cari pemboleh ubah.
Okey, Ubah. sila cari PM. Yes, Batu tak boleh faham, pandai. Saya tak tanya lagi dia dah jawab dah. Okey, cari pemboleh ubah. Okey, cari PM, cari PB daripada soalan. So apa PM kita? So PM kita adalah ni. So besi dan batu. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi. So kenapa kita nak cari PM dengan PB? Okey, kenapa kita nak cari PM dengan PB? Sebab kita nak membina hipotesis. Okey, lepas tu kita akan dapat PB. Okey, kita kena cari PB juga. Pemboleh Kalau ubah bergerak balas. besi. Okey, dalam raja atau petikan situasi ni, kamu akan dapat pemboleh ubah bergerak balas apa? Okey, PB6 nampak. Okey, kita tahu bahawa PB ada dua jenis. Satu PB yang kita boleh nampak, satu PB tak nampak. PB tak nampak tu apa? PB tak nampak adalah konsep. Okey, konsep berkaitan dengan situasi yang diberi. So PB nampak kita, benda yang kita boleh nampak, so benda tu jadi lepeh. Okey, batu tu jadi ketulan kecil. So kita boleh nampak. Okey? Boleh faham tak? Boleh. Okey. Dia sangat penting ya untuk kamu tahu beza PB nampak dengan PB tak nampak. Okey, sangat penting untuk tahu PB nampak sebab dalam bahagian A pun kamu akan guna, untuk bahagian C pun kamu akan guna. Okey, so cari pemboleh ubah. Okey, kita ada dua cara nak cari melalui bukan si ketuk, diketuk. Saya salah, diketuk. Okey. Situasi kita apa tadi? Bahan tadi kita ketuk. Okey. So yang manipulasi tadi kita tahu kita ada besi dan batu. So PB nampak kita apa? PB nampak kita lepeh. Okey, satu jadi lepeh, satu lagi pecah. Okey. So konsep. Okey, kalau kamu mampu mengaitkan situasi dengan konsep, bagus. Okey. Cubalah, cuba konsep. Tapi kalau kamu tak mampu, saya tak tahulah nak kaitkan konsep dengan situasi ni. Okey, jangan paksa, jangan stres. Okey, sebab kamu masih boleh membuat hipotesis walaupun kamu tak tahu. Sebab kita tahu pelajar kita ada pelbagai aras. Okey. So ada yang mampu cari konsep, ada yang tak mampu. So kalau tak mampu, jangan stres. Kamu boleh buat hipotesis berdasarkan situasi. Okey. Apa kita punya konsep sama jenis bahan? So kita ada apa? Kita ada logam dan bukan logam. So logam kita besi lah. Bukan logam kita tadi batu. So apakah PB tak nampak kita? Ada pelajar yang mampu relate, kaitkan dengan konsep. Ada pelajar dia tak mampu. Tak mampu tak apa, awak jangan stres. Okay, so kita ada dua cara untuk buat hipotesis. So apakah konsep yang kita nak bincangkan dalam soalan ni? Okay, ketertempaan bahan. Okay, apa maksud tempa? Tempa tu boleh dibentuk. Okey, boleh bentuk. Okey, macam besi tadi kita ketuk dia jadi lepeh. Batu tadi kita ketuk dia jadi serbuk, pecah. Okey, sekarang kita tengok kepada bagaimana membina hipotesis. Okey, macam mana nak bina hipotesis. Okey, kita ada dua cara sebenarnya. Okey, kita ada dua cara untuk menulis hipotesis. Okey, yang pertama awak boleh menggunakan PB nampak. PB nampak apa? Yang awak jumpa dalam petikan atau gambar. Okey, yang kedua awak menggunakan PB tak nampak. Apa itu PB tak nampak? Iaitu konsep. Okey, konsep yang kamu kaitkan dengan petikan tadi. Okey, kalau kamu menggunakan PB nampak, dalam ayat kamu boleh kena tulis situasi. Okey, tadi saya dah nampak dah siapa yang ni. Apa ni? Mat top double. Dia dah bagi dah semua.
Okey, dia dah nampak dah kat situ besi boleh ditempa, batu tak boleh ditempa, jenis bahan ke boleh tempaan bahan. Okey. Jika kamu guna PB nampak, maka kamu perlu tulis situasi. Apa situasi? Situasi tu ada pada soalan. Apa situasi kita tadi? Diketuk. Okey, contoh ini contoh jawapan dia. Rod besi diketuk. Okey, rod besi diketuk, maka besi menjadi lepir. Okey, rod besi diketuk, rod besi menjadi lepir. Kalau jika kamu dah buat hipotesis, kamu kena buat apa? Kamu kena check, semak hipotesis kamu. Dalam hipotesis wajib ada apa? Wajib ada PM, wajib ada PB. So, rod besi. Rod besi apa? Rod besi kita punya PM. Okey, lepir kita punya PB apa? PB apa? Nampak. PB nampak. Kalau kita guna PB nampak, kita perlu tulis dia punya apa? Kita perlu tulis dia punya Keadaan. dia punya apa? Dia punya keadaan, situasi dia. So apa situasi dia? Rod besi diketuk. Okey, tahun 2019 ramai pelajar yang hilang markah buat hipotesis. Okey, sebab apa? Sebab mereka tak menyatakan situasi di dalam hipotesis bila mereka menggunakan PB nampak. Jadi dia jawab macam rod besi menjadi lepir. Tu je. Sebab apa? Ada PM, rod besi, lepir PB. So bagi dia ada PM, ada PB, betul dah. Okey, tapi kalau kita guna PB nampak, kita kena tulis situasi. Situasi tu jangan risau, jangan panik, jangan apa. Sebab apa? Kita boleh dapat dari. Okey, kita boleh guna rod besi, kita boleh guna lagi satu PM iaitu batu. So macam mana pula contoh PB tak nampak? Okey, PB tak nampak, kita guna perkataan tempa. Okey, logam boleh ditempa. Stop, full stop, simple je. Okey, kalau saya lebih suka kepada guna PB tak nampak menggunakan konsep sebab ayat kita lebih mudah, lebih simple. Okey, logam boleh ditempa. Bukan logam tak boleh ditempa. Nak letak besi pun boleh. Okey, besi boleh ditempa. Okey, lepas tu siapa? Batu Batu tidak boleh ditempa. So please be alert macam mana nak buat hipotesis. Okey, ramai pelajar hilang markah pada tahun 2019 sebab dia buat hipotesis guna PB nampak tetapi tidak menyatakan situasi. Situasi dapat dekat mana? Kita boleh dapat pada soalan. Okey, bila kita masuk kepada B, kita lupakan cerita di A tapi kita ambil konsep dia. Okey, konsep dia tadi kita dah boleh kita cakap apa? Ketertempaan, keboleh-tempaan bahan, ketertempaan. Okey, so di bahagian B kamu akan diberi lagi satu soalan. Okey, maknanya dia akan bagi kamu radas dan bahan yang berada di dalam makmal. So menggunakan rod besi, ini soal bagi saya ini sangat simple lah. Ini contoh yang sangat simple. Rod besi, rod karbon dan radas lain. 3 je. Uraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis di A1, hipotesis di 10A. Maknanya di 10A tadi kita dah tahu, okey, kita dah ada yang dah jumpa, okey, dia keboleh-tempaan. Kalau ada yang tak jumpa pun tak ada masalah. Awak boleh relatekan dengan keadaan bahan tadi. Okey. So apakah tujuan kita? Mengkaji hubungan. Saya suka. Dia ada banyak cara tapi bagi saya cara hubungan ayat yang menggunakan hubungan ni yang paling simple. Okey, yang paling mudah untuk kamu dapat markah betul dan dapat markah. Dan wajib ada perkataan untuk mengkaji. Okey, untuk mengkaji hubungan antara siapa? Okey, kalau kamu pening sangat, salin je atas ni. Okey, rod besi, rod karbon. Okey, yang paling simple lah ini. Ini yang paling, okey, dengan apa? Apa jadi dengan rod besi dengan rod karbon tadi? Okey, dengan keadaan rod.
Okey, ini adalah cara yang paling mudah lah, keadaan rod. Kalau kamu dah boleh jumpa dia punya konsep, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Hubungan antara rod besi, rod karbon dengan ketertempaan rod, okey, atau bahan. Okey, rod besi, rod karbon. Kalau kamu tahu parameter dia, so kamu boleh guna apa? Ataupun jenis bahan. Okey, saya suka bagi banyak cara. Okey, sebab apa? Kita punya pelajar mempunyai kita punya student mempunyai pelbagai level. Okey, ada pelajar yang dia boleh relate, dia boleh cari. Okey, buat pemboleh ubah mesti ada parameter. So jenis bahan ni adalah parameter. Untuk pelajar excellent tak ada masalah untuk mencari parameter. Untuk pelajar yang agak lemah, jangan give up. Kamu still boleh jawab dengan apa? Just ambil je balik apa yang diberi pada soalan. So untuk mengkaji hubungan di antara jenis bahan dengan keadaan bahan. Okey, satu jawapan. Untuk mengkaji hubungan di antara rod besi, rod karbon dengan keadaan bahan. Untuk mengkaji hubungan rod besi, rod karbon dengan ketertempaan bahan. Nampak tak? Banyak pilihan di situ. Okey, kamu boleh pilih yang mana kamu rasa mudah untuk kamu buat. Okey. Untuk mengkaji kebolehtempaan bahan logam dan bukan logam. Boleh? Okey, keadaan bahan ini adalah PB. PB apa? PB nampak. Okey, kita nampaklah bahan tu jadi apa. Ketempaan bahan atau rod ini adalah PB tak nampak. So kita boleh guna. Okey, tujuan pun sama dengan hipotesis, kena ada PM dan kena ada PB. Okey, soalan seterusnya untuk B2, dia akan minta pemboleh ubah. So berapa markah biasa untuk pemboleh ubah? Kebiasaannya berapa? 2. Dia sebenarnya tak wajib 2. Pernah 1 tahun tu 3. Ikutlah apa yang dia minta. Kalau dia minta 2, boleh bagi lebih atau tidak? Boleh. Boleh, okey. Kalau dia minta 2, digalakkan berjawab 3 sebab kita nak standby if ada satu jawapan kamu yang salah. So apa manipulasi kita? Okey, jenis rod, jenis bahan. Untuk pelajar yang tak boleh jumpa parameter untuk manipulasi, boleh buat apa? Kamu boleh salin balik apa yang dia beri. Okey, salin balik apa yang dia beri dalam soalan. Okey, so yang bergerak balas. So apa gerak balas kita? Okey, apa gerak balas kita? Keadaan rod. Okey, boleh keadaan bahan. Ini PB apa? Ini kalau kita guna PB nampak. So apa PB tak nampak kita? Ketertempaan rod. Ketertempaan bahan. Okey, apa maksud tempa? Tempa tu boleh dibentuk. So apa yang kita nak malarkan sini? Size rod tadi. Okey, size rod, size bahan. Okey, jisim rod, jisim bahan. Okey. So 2 markah tak ada masalah, buat je 3. Okey, biasakan buat 3 sebab kita nak backup. Jika salah satu pemboleh ubah kamu itu salah satu daripada pemboleh ubah kamu itu salah. Okey, so dia ada backup. So senarai radas dan bahan. So macam mana kita nak buat? Salin. Okey. Salin semua radas dan bahan yang diberikan. Besi ini soalan yang simple. Ini teknik bukan untuk soalan yang saya bagi ni je. Seguna untuk apa-apa soalan yang kamu dah dapat. Okey. So salin semua tambah 1. Sebenarnya kamu tak kisahlah. Okey, tambah 1 ke tambah 2. Tapi ada satu yang penting. Biasa radar atau bahan yang hilang ni adalah bahan yang penting. Okey, tak ada dia maka
eksperimen tu tak berjalan. Okey, sebagai contoh, eksperimen tentang exothermic endotermic. Okey, kita tahu exothermic endotermic berkaitan dengan suhu, tapi dia tak bagi thermometer. Macam tu. Okey. Eksperimen tentang mengukur kedalaman lekukan. Okey, untuk tekanan kan, tapi dia tak bagi kamu pembaris. Ada soalan tentang pertumbuhan bakteria, tapi dia tak bagi kamu bakteria. Okey. So ingat, selalu benda hilang adalah benda yang penting. Okey. Okey, untuk kaedah dan prosedur. Okey, untuk kaedah dan prosedur, keluarkan apa yang kamu dapat. Ini soalan ni simple, very very simple. Kalau soalan tu radas dia bahan dia banyak, kamu keluarkan. Nak cantik lagi, kamu lukis dulu satu-satu. Okey, lukis satu-satu. Kenapa nak kena lukis satu-satu? Okey, bantu kamu untuk jana idea. So, untuk menjawab kaedah, kamu disarankan untuk lukis. Okey, kamu disarankan untuk lukis. Okey, kemudian tulis. Kenapa? Mengapa? Sebab lukisan yang lengkap mampu dapat markah penuh. Okey, ini jawapan, tapi nanti saya lukis juga. Sebelum tu, lukislah. Kita ada rod besi, lepas tu ada penukul. Okey, tukul. Lepas tu letaklah. Okey, rod besi tu alas dengan bongkah ke apa ke. Okey. Tak kisah nak letak dekat rod besi, dekat kaki retok ke, nak letak atas bongkah ke, tak kisah. Tapi cikgu tadi tak tulis pun dekat radasan bahan. Nak tulis tak ada masalah, tak tulis pun tak apa. Sebab dia bukanlah benda yang penting. Maknanya kalau kita tak guna pengalas kaki retok tu, kita boleh guna benda lain untuk nak letak bongkah tu. Okey. So kita cuba tanda. Okey. Letakkan rod besi dengan rod karbon ni, kamu dah boleh dapat satu markah. Okey, P1. Okey, kamu ketuk yang ni dapat P2, kamu ketuk yang ni boleh dapat P3. Okey, lepas tu keadaan dia dah jadi kepingan tadi. Okey, dah jadi kepingan besi, kamu dah dapat markah 4 markah penuh. Okey, pada gambar rajah. Okey, cuba kita lukis. Okey, contoh kamu ambil lah. Okey, satu bongkah. Okey, letak kamu punya apa tadi? Rod besi. Kamu lukislah penukul. Misalnya nak lukis penukul. Okey, letaklah penukul. Kalau kamu tak reti nak lukis tangan. Okey, kalau kamu tak tahu nak lukis tangan, kamu letaklah pasal ni isyarat. Okey, ketuk. Okey. Gambar rajah perlu label dengan lengkap. Okey, rod besi penuh penukul. Okey, perlu label dengan lengkap. Gambar rajah yang tak berlabel, kamu takkan dapat markah. Okey, lepas dah ketuk jadi apa? Okey, ulang lagi satu. Okey, selepas ketuk, okey, dia dah jadi apa? Dia dah jadi kepingan besi. Okey, yang ni baru dapat 2-3 markah. Okey. Untuk dapat full mark, okey, buat lagi satu gambar rajah menggunakan satu lagi bahan PM kita, iaitu apa tadi dia bagi? Rod besi dengan karbon. Okey, rod karbon. Okey, so lukislah penukul. Okey, tak tahu lukis tangan, tulislah situ ketuk. Okey, lepas tu jadi apa? Dia jadi serbuk. Okey, label kat sini. Serbuk karbon. Okey, gambar rajah yang lengkap, kamu dah boleh dapat 4 markah penuh. Okey, clear atau tidak? Ada soalan tak? Okey, ada soalan atau tidak? Okey, boleh faham So, lukis. Dia tak kisahlah apa pun soalan yang perlu lukis gambar selepas itu. Okey, tak nak lukis tak ada masalah sebenarnya. Tapi tak dapatlah markah kat situ. Okey, tak dapatlah point pemerhatian kat situ. Kepingan besi ni sebenarnya dah dapat point dah. Okey, selepas lukis, okey,
tulis. Okey, selepas lukis, cuba tulis juga. Sebab apa? Kita nak backup. Andai lukisan gambar rajah yang kamu lukis tadi, okey, ada kesilapan kat mana-mana ke, kamu tak label, terlupa label dan sebagainya. So, letakkan rod besi dan rod karbon di atas bongkar. Itulah kamu tak bongkar ke, kamu letak kat atas kaki retort, tak ada masalah. Okey, kat situ kamu dapat P1. Okey, ketuk besi dengan penukul. Okey, ketuk besi dengan penukul, kamu dah dapat P2. Okey, ketuk rod karbon dengan tukul besi. Okey, ketuk rod karbon dengan tukul besi, kamu dah dapat P3. Okey, ketertempaan ataupun keadaan bahan selepas diketuk, diperhati dan dicatatkan. Keadaan bahan selepas diketuk, diperhati dan dicatatkan di dalam jadual. Okey, so dah dapat 4 markah. Ini kalau kamu dah lukis, kamu dah dapat markah pada lukisan. So, kamu punya tulisan ni backup in case lukisan kamu, gambar rajah yang kamu lukis itu tak lengkap. Okey, sekarang saya nak ajar cara-cara menulis. Okey. Masalah pelajar. Okey, bila suruh minta buat prosedur. Okey, saya selalu tanya pelajar, nak mulakan dengan ayat apa? Okey, pelajar akan jawab, sediakan seperti radas di atas. Itu common lah, ayat yang common bagi pelajar. Okey, itu actually tak dapat markah pun. Okey, tapi sebab dia tak tahu nak mulakan ayat itu dengan apa, so common ayat dia adalah sediakan radas di atas. Okey, so untuk menulis prosedur, okey, kita nak mulakan dengan apa? Okey, tadi kita dah bincang, kita dah tahu, okey, manipulasi, kita tahu bergerak balas, kita dah tahu malah. So gunakan pemboleh-pemboleh ubah yang kita dapat dekat atas tadi untuk membuat prosedur. So macam mana? Mulakan dengan menerangkan tentang pemboleh ubah dimalarkan. So siapa yang malar awak jumpa pada soalan tu, so cerita dia dulu. Okay, nanti saya bagi contoh. Okay, so yang kedua, terangkan tentang manipulasi, pemboleh ubah manipulasi yang awak dapat. Kemudian terangkan tentang bergerak balas. Awak ikut je step ini untuk semua eksperimen. So dia tak kisahlah dapat soalan apa pun, itu tak kisah sebenarnya. Yang penting teknik itu tahu. Okay, so cerita malar dulu, cerita manipulasi, cerita bergerak balas. Okay, perhatikan. Inilah bila berak galas tu yang ni lah. Okay, perhatikan. Bila tak perhatikan, okay, tulis PB nampak dia lah. Perhatikan suhu, perhatikan masa yang diambil, perhatikan keadaan bahan. Okey, ulang langkah. Okey, jika eksperimen tu ada ulang-ulang, kalau tak ada masalah. Okey, lagi satu kesilapan pelajar. Rekodkan PB nampak di dalam jadual. Okey, saya nak highlight kepada PB nampak kerana ramai pelajar di sekolah, rekodkan pemerhatian di dalam jadual. Rekodkan pemerhatian di dalam jadual. Okey, maknanya dia tak letak PB nampak, dia letak umum. So, rekodkan masa yang diambil di dalam jadual. Rekodkan keadaan bahan di dalam jadual. Tulis PB nampak. Okey, tulis PB nampak. Okey, sebagai contoh lah kan. Okey, contoh saya nak buat eksperimen pertumbuhan bakteria. Okey, pertumbuhan bakteria dia bagi kita apa? Dia bagi kita tabung uji. Okey, so PB malar. Okey, malar bagi pertumbuhan bakteria apa? So dia akan bagi kita bakteria. Okey, kita ada apa? Bubur nutrien. So kita tahu bakteria ni dengan bakteria dengan bubur nutrien ni adalah malar. So kita cerita yang tu dulu. So dia bagi tabung uji kan? Gunakan juga radas. Nak buat apa tabung uji tu? Masukkan bubur nutrien dan bakteria. Bubur nutrien dan bakteria adalah malar. Masukkan bubur nutrien dan bakteria ke dalam tabung uji. Okey. So ada soalan ke? Fakur duduk angkat kat tangan ke ni? Okey. Yang kedua, apa manipulasi dia? Contohlah dia kata letak dalam 3 lah kan. 1, 2, 3. Okey, masukkan amonia dalam tabung uji A.
Masukkan air suling dalam tabung uji B. Nampak air suling, amonia dan asid dalam tabung. So 3 benda ni adalah apa? Adalah manipulasi. Okey, yang pertama tadi cerita mala yang bakteria semua tu. Okey, yang kedua cerita apa tadi? Asid. Okey, amonia, air. Ini siapa? Ini manipulasi. Cikgu, eksperimen yang cikgu cakap ni kerja? Tak, semua eksperimen awak cuba macam ni. Okey. Yang ketiga, perhatikan apa? Okey, keadaan. Perhatikan kita dah nak pergi kepada bergerak balas. Okey. Perhatikan pertumbuhan. Keadaan bubur nutrien. Okey, letak PB nampaklah secantik-cantiknya. Keadaan bubur nutrien selepas 2 hari. Okey, letak PB nampak. Okey, letak PB nampak dalam prosedur. Okey, yang last sekali, rekodkan keadaan bubur nutrien. Okey, rekodkan kekeruhan bubur nutrien di dalam jadual. So ingat formula dia. So formula untuk prosedur yang pertama cerita tentang mala. Okey, yang kedua PM, yang ketiga PB, yang keempat bolehlah nak ulang atau rekodkan pemerhatian nampak, PB nampak di dalam jadual. Okey, boleh faham tak untuk buat Quran ni? Boleh faham tak? Ada soalan tak? Ada masalah tak untuk membuat prosedur? Okey, prosedur ni ingat ada 4 markah. So kalau kamu kuasai teknik untuk tulis prosedur, makanya tak ada masalah untuk kamu dapat 4 markah. Okey, yang terakhir adalah penjadualan data. Okey, macam mana nak buat data? So macam mana nak buat data? So belah kiri PM, okey, belah kanan PB. PB, so jenis rod tadi. Okey, jenis rod atau jenis bahan, rod besi, rod karbon. Okey, so sebenarnya nak cantik letak PB nampak, tapi tak ada masalah pun kamu letak PB tak nampak. So ini PB tak nampak. Perlu ada bacaan? Tak perlu kerana kita merancang. Okey, lagi satu kesilapan pelajar. Okey, saya suka sebut, saya suka keluarkan kesalahan pelajar sebab saya tak nak pelajar lain buat lah. Okey, kadang-kadang dia buat, okey, dia letak sini jenis tabung uji pula. Jenis tabung uji. Tabung uji A, tabung uji B. Boleh atau tidak? Boleh atau tak kita letak tabung uji A, tabung uji B, bika A, bika B. Boleh atau tidak? Sebab ada pelajar yang buat. Sebab apa? Sebab dia tengok buku rujukan. Okey? Sebab dia tengok buku rujukan buat. So boleh ke tak? Tak boleh. So kalau nak letak juga tabung uji A, tabung uji B, tambah lagi satu kolom. Apa dalam tabung uji A? Tabung uji A tadi ada bubur tambah air contoh. Okey, bubur tambah asid. Okey, contoh. So tak mau buat kesilapan yang macam ini. Okey, kita dah habis untuk untuk nombor 10. Okey, yang terakhir sekali. Teknik penulisan jawapan. Okey, tadi kita dah tengok macam mana buat hipotesis, buat tujuan, cari pemboleh ubah, radas bahan, kaedah dan jadual. Okey, sekarang kita tengok pada teknik penulisan jawapan. Okey, kamu disarankan, digalakkan. Okey, buat jadual macam ni. Okey, buat jadual. Okey, tulis cantik-cantik. Hipotesis sama dengan ni jawapan. Okey, tujuan, okey, jawapan belah kanan. Kita pun boleh ubah jawapan belah kanan. Atau nak buat atas bawah pun tak ada masalah. Yang penting ada apa? Ada aspek-aspek, ada jawab ni. Ada dia punya aspek tu lah. Okey, ada hipotesis, ada tujuan. Kerana ramai pelajar yang tak tulis pun, tiba-tiba terus jawapan. Lepas tu bila tengok nak tanya pula hipotesis dengan tujuan lebih kurang ayat dia. Tak tahu mana satu hipotesis, tak tahu mana satu tujuan. So alert dekat situ. Tulis jawapan kamu dengan kemas. Sama juga untuk jawab penyelesaian masalah.
Okey, nak jawab apa konsep. Ada pelajar yang tanya tadi, boleh tak cikgu nak buat dalam jadual? Kalau saya sebagai cikgu, saya kata sangat bagus kalau kamu buat bahagian C ini dalam jadual. Bahagian C jadual, nombor 10 jadual, nombor 11, supaya kamu tulis, okey? Tajuk soalan tu. Okey, sebab apa? Ramai pelajar yang tak tulis. Okey, lagi satu nak pesan untuk pembeli ubah, kamu tak boleh guna short form. Okey, apa maksud short form? PM, PB. Okey, kalau kamu jumpa short form, jawapan kamu automatik salah. Okey, letak penuh. Pembeli ubah dimalarkan, dimanipulasi, bergerak, balas. Okey ingat jangan guna short form. Short form pun tak boleh, apatah lagi tak letak apa-apa, tiba-tiba je jawapan kan. Okey. So ini je lah teknik penulisan jawapan. Kalau boleh tolong jawab dengan kemas. Okey, digalakkan kamu buat dalam bentuk jadual untuk nombor 10, 11 atau 12. Okey, saya rasa itu sahaja dari saya. So ingat soalan 10 soalan wajib jawab. Kita ada 10 markah di situ. Okey, kalau kamu menguasai teknik untuk menjawab soalan 10, sebenarnya tak kisah dah sebenarnya soalan apa pun yang diberi. Okey, soalan apa pun yang diberi, kamu tetap boleh jawab. Okey, saya serahkan kembali kepada Cikgu Syahrul. Okey, nampak macam cun-cun je dia punya sound tu problem kan. Dah sampai penghujung dah. Okey, lastly saya ucapkan terima kasih kepada semua guru yang terlibat dan juga kepada semua pelajar yang mengikuti program kita daripada mula sampai habis. Okey, saya mewakili semua guru dan tak lupa juga untuk cikgu-cikgu yang join sekali kami harap dapat sedikit perkongsian. Cikgu tunjuk muka. Tunjuk muka sebab ada cikgu. Intro tadi ada muka. Outro pun kena ada muka. Nak ni nak tengok muka kot. Okey. Saya duduk di rumah macam ni je lah. Terima kasih juga. Saya tadi ada nampak macam Cikgu Salwani daripada Gerik tak silap saya. Jauh pun ada juga. Okey. So semua pelajar kami ucapkan semoga berjaya. Semoga apa yang diusahakan selama ni membuahkan hasil. Okey. Yang lain-lain lagi teruskan perjuangan ni dalam beberapa masa ni. Jangan give up, teruskan perjuangan. Tanya cikgu sentiasa ada 24 jam akan sentiasa ada untuk awak. Okey. Semua macam tu pun. Lain tak ada. So kami halalkan semua yang kami ajar. Dan juga kami harap murid-murid pun tolong halalkan apa masa-masa yang cikgu terbuang ataupun kekurangan masa untuk mengajar awak kan. So kita sama-sama doakan semoga kejayaan milik awak semua. Dengan itu kita sudahi majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Bye semua.